وأصحابه الكرام. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif hafizahullah ta'ala, berkata Sayyidi Al-Syeikh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, wala budda ayyuha talibu min ar-riyadati وليس هي مجرد تقليل الطعام والشراب، بل هي من جملة الأسباب التي تعين المرتضى على رياضة المقصود، وهي رياضة النفس، وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والإصلاح عن الأوصاف الذميمة. فإذا قل من الطعام والشراب والمنام صفى قلبه وأشرق لبه، فيسهل عليه التخلق بالأخلاق المرضية والصفات السنية من تحمل الأذى وكف الأذى. Itu perkataan Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para pencinta ilmu sekalian, jangan lupa asal perbicaraan dan juga perbincangan kita, yaitu kita membincangkan bahawa tidak akan dapat mengikiskan sifat-sifat kekeratan ataupun sifat kejahatan nafsu, tidak akan dapat terkikis melainkan dengan beberapa cara. Yaitu di antara caranya untuk kita nak mengikiskan kejahatan nafsu itu, yaitu yang pertamanya ialah dengan riyadhah, dan yang keduanya yaitu dengan mujahadah, dan yang ketiganya iaitulah dengan muraqabah serta dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita mengerjakan perkara-perkara yang berikut, maka insya-Allah subhanahu wa ta'ala akan terkikislah daripada jiwa kita ini, dan juga akan terhapuslah kekaratan nafsu kita yang jahat itu. Maka apabila sudah terhapus dan juga terkikis daripada jiwa kita ini, daripada kejahatan nafsu, maka ketika itu kita akan menunggu akan ketibaan warin ataupun nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, maka kita tahu perkara itu. Langkah yang pertama sekali untuk nak dapat terkikisnya sifat-sifat karat nafsu itu, iaitulah dengan langkah riyadhah. Dan apa makna riyadhah itu? Ini yang kita nak bincangkan pada malam ini. Cuba kita tengok apakah maksud dan daripada perkataan Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata artinya, dan tak dapat tiada wahai orang yang menuntut jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah Allah Ta'ala, tak dapat tiada daripada riyadhah. Itu mesti. Artinya sesiapa di antara kita yang ingin menuntut ataupun yang ingin mencari jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dapat tidak baginya itu, iaitulah dengan jalan riyadhah. Apa makna riyadhah? Jadi kalau kita sebut, mungkin orang faham kata riyadhah ini maknanya bersukan, tetapi dikehendaki dengan riyadhah di sini bukan makna bersukan. Maka tengok dia sebut, dia kata, dan bukanlah riyadhah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum. Bahkan ia riyadhah itu setengah daripada jumlah sebab-sebab yang menolongkan orang yang berkehendak menyucikan nafsunya itu atas memudahkan riyadhah yang dimaksudkan. Abdiyah riyadhah yang dimaksudkan, riyadhah yang dimaksudkan iaitulah riyadhah yang menyucikan nafsunya, iaitu berperangai dengan perangai yang terpuji dan menyucikan daripada segala sifat yang tercela. Itu maksud. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dan kita ringkaskan sahaja perkataan ini, kita nak bincang lebih panjang. Jadi seseorang itu untuk nak dapat terkikisnya daripada hatinya itu terkikis sifat-sifat kejahatan nafsu, maka tak dapat tidak ada baginya itu wasail. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ada baginya wasail dan juga ada baginya maqasid. Maka kita kena faham perkara ini. Contohnya lah, kita buat misalnya begini. Kalau dalam masa terkini ini ataupun masa sekarang ini, orang membincangkan mengenai kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bercakap mengenai wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita mengagungkan, wajib kita membesarkan, wajib kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita katakan bahawa wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita panggil hukum maksud, tujuannya. Ataupun hala tuju kita yang terakhir,
iaitu kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila mana kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah itu tuan-tuan namanya maksud ataupun tujuan. Ala tuju kita. Maka tiap-tiap maksud ataupun hala tuju itu maka ada baginya wasail dia, iaitu jalan-jalan dia, kan? Jalan-jalan dia. Maka wasail bagi kita nak mendapat kecintaan Rasulullah sallallahu, kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan, apakah wasailnya? Maka ulama menyebut di antara wasailnya untuk kita nak memperolehi ataupun kita nak mendapat kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertamanya mesti kita ini ada ijtima', iaitu kena ada buat perhimpunan, kan? Kita kena ijtima', kena ada buat perhimpunan, berhimpun. Maka berhimpun di sini kita berhimpun dengan siapa? Adakah kita nak berhimpun dengan orang-orang kafir yang kita boleh kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tetapi kita mesti kena berhimpun dengan orang-orang yang mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia boleh memimpin kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti buat perhimpunan dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan dapat kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhimpun dengan para alim ulama, berhimpun dengan para muhibbin, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bukan setakat kita berhimpun saja tuan-tuan, maka langkah yang berikutnya untuk kita mendapat kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mesti ada perkara yang kedua. Setelah daripada kita ijtima', maka kita istima'. Apa makna istima'? Istima' itu iaitu kita mendengar cerita-cerita ataupun sirah-sirah, khabaran-khabaran alim ulama kita menceritakan tentang mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mendengar tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan juga kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jatuh hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tidak ada sesuatu pun yang kekurangan, tidak ada sesuatu pun yang keaifan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tabiat manusia itu dia suka kepada kesempurnaan. Tabiat seorang itu cinta dan suka kepada kebaikan dan keelokan. Maka tidak ada sesuatu cacat celah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya baik-baik belaka, indah-indah belaka, comel-comel belaka. Maka ketika itu hati kita ini mula jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tuan-tuan, untuk kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak dapat tidak kita kena mengetahui khasaisnya. Tadi syama'ilnya, kita juga kena mengetahui khasaisnya, iaitu apakah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengetahui khasais dan keistimewaan
keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengenalnya, lalu kita jatuh cinta kepada dia. Begitu juga tuan-tuan, bila kita nak mengenal ataupun nak mencintai Rasulullah, tak dapat tidak kita kena mendengar daripada guru, daripada alim ulama akan fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita kena mendengar dalail Nabi, bukti-bukti yang menunjuk di atas keagungan dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mesti kena mengetahui sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena dengar 5 perkara ini. Yang pertama, mesti kita berhimpun ijtima', dan yang kedua kita mesti istima', mendengar syama'il Nabi yang pertama, kemudian mendengar khasa'is Nabi yang kedua, kemudian kita mendengar fadailun Nabi yang ketiga, dan yang keempat kita dengar dalailnya, dan yang kelimanya kita mesti mendengar sirah nabawiyahnya. Maka dengan 5 perkara ini tuan-tuan, bila kita dengar, baru kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal, maka akan timbul di dalam hati kita perkara yang ketiga. Apa dia? Iaitulah ittiba', iaitulah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikut ini tuan-tuan, barulah kita akan dapat kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, nak dapat kecintaan, maka ada baginya itu wasail, artinya perkara-perkara yang menyampaikan kepada cinta tadi. Iaitu tak dapat tidak, mesti kita kena berhimpun. Yang kedua, mesti kita mendengar an syama'il Nabi, khasa'is Nabi yang berikutnya. Dan yang ketiga, mesti kita kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dikatakan dapat kecintaan. Demikianlah tuan-tuan, kita nak dapat ma'rifatullah. Ini kain balik. Tadi saya buat misal saja, tapi bukan misal sia-sia, bukan contoh yang sia-sia. Itu misal yang bermanfaat bagi kita. Sebab hari ini orang mengaku kata dia mencintai Nabi, tapi bila tanya, mu kenal tak syama'il Nabi, keperbezaan Nabi? Tak tahu. Macam mana kamu jatuh cinta? Kamu tak kenal Nabi, kamu tak kenal kelebihan Nabi, kamu tak kenal keistimewaan Nabi, kamu tidak mengenal sirah nabawiyah. Macam mana kamu kata cinta? Mana boleh kan? Tak boleh. Nak jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena mengetahui benda-benda ini, kena tahu syama'ilnya, kena tahu fadailnya, kena tahu khasa'isnya, kena tahu dalailnya, kena tahu sirah nabawiyahnya. Barulah ini dipanggil jalan yang menyampaikan kita kepada cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakaza. Macam itulah juga tuan-tuan, jalan kita nak dapat ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, yang kita sebutkan tadi sebagai riyadatun nafsi, maka ada baginya itu wasail kan? Ada baginya itu wasailnya, artinya perkara-perkara ataupun jalan-jalan yang menyampaikan kepadanya. Jadi ada orang kata nak riyadah itu dengan makan sedikit, dengan minum sedikit, tidur sedikit. Ini kita bukan kata maksud,
Tetapi makan sedikit, tidur sedikit, minum sedikit, bercakap sedikit, ini namanya wasail kepada maksud, iaitu menjadi tangga ataupun jalan yang menyampaikan kepada nafsu. Apa maksud kita? Maksud ialah tazkiyatun nufus. Maksud kita ialah nak mengikiskan daripada hati kita itu sifat-sifat kejahatan nafsu. Maka apa wasail untuk nak terkikisnya? Makan sikit, minum sikit, tidur sikit, bercakap sikit. Itu kita panggil wasail kepada riyadatun nafs. Ini yang perkataan dia kata bukanlah riyadah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum, bahkan ia setengah daripada jumlah sebab-sebab yang menolongkan orang yang berkehendak menyucikan nafsunya itu atas memudahkan riyadah yang dimaksudkan. Makan sedikit ini kita panggil sebab yang membantu sahaja. Minum sedikit itu dipanggil sebab yang membantu. Tidur sedikit itu panggil sebab-sebab yang membantu, yang menolongkan kepada riyadah yang dimaksudkan. Apa dia riyadah yang dimaksudkan itu? Itu disebut, iaitu yang kata riyadah yang dimaksudkan itu, iaitu riyadah yang menyucikan nafsunya. Ini maksud tujuan daripada kita makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit, bercakap sedikit dan berikutnya. Itu bagi maksudnya nak menyucikan nafsu kita itu daripada segala sifat-sifat kejahatan nafsu. Faham? Ini maksud dia. Macam dengan kita buat misal contoh yang tadilah, saya cinta Nabi, kami cinta Nabi, tetapi tidak mengenal syama'il Nabi, bohong. Dia kata saya mencintai Nabi, tetapi dia tidak mengetahui khasa'is nabawiyah, khasa'is kubra, dan dia tidak mengetahui sirah nabawiyah, dia tidak mengetahui dalailun nubuwah. Dan begitu juga dengan yang lain. Itu kita panggil satu pendustaan, satu pembohongan saja. Mulut saja cakap, tapi hati lagu lain. Jadi nak dapat yang dimaksudkan, iaitu kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti melalui jalan-jalan dia, berhimpun dan mendengar kalam ulama, dan juga kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah akan dapat kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Tuhan kata di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ittiba', mutaba'ah, mengikut, barulah kita akan dapat kecintaan Allah dan juga kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka macam itulah juga tuan-tuan, nak dapat kesucian jiwa, nak dapat kesucian nafsu, dia ada wasail dia, jalan-jalan dia ataupun wasilah dia. Maka di antara wasilahnya itu, iaitu dengan kita mensedikitkan makan, mensedikitkan minum, dan juga mensedikitkan tidur, dan begitu juga mensedikitkan bercakap ataupun berkata perkara yang tidak ada faedah dan juga tidak ada manfaat. Barulah akan dapat riyadatul maksud, iaitu suci hati daripada segala perangai-perangai yang tercela. Baik, boleh enggak buat makan sedikit lah, musim kenduri banyak,
sehari dah ada 5-6 kenduri semua pergi belakang makan berat-berat belakang. Itu pun kita tidak mampu nak riyadhah. Maka macam mana nak dapat kebersihan hati, kejernihan hati? Maka nak dapat dia kena makan sedikit-sedikit sahaja. Baik. Kemudian cuba kita tengok tuan-tuan, apabila seorang itu dia berjaya membuat perkara-perkara yang tersebut, iaitu dia berjaya mensedikitkan makan, mensedikitkan minum, dan juga mensedikitkan tidur, mensedikitkan bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah, maka ketika itu dia akan mendapat perangai dengan perangai yang terpuji, dan dapat menyucikan daripada segala sifat yang tercela. Maka apabila mengurangkan ia daripada makan dan minum dan tidur, ketika itu katanya niscaya bersihlah hati qalbunya. Kebersihan hati di situ tuan-tuan nak dapatnya ialah dengan jalan Allah. Baru dapat. Baik. Apabila hati qalbunya itu terang, maka pada ketika itu dan teranglah hati lubnya. Hati lubnya. Baik. Maka mudahlah atas dua orang tadi ni boleh berperangai dengan segala perangai yang diredai Allah Ta'ala, dan segala sifat yang ketinggian dan kepujian, iaitu daripada menanggung akan kesakitan dan sabar dan hilm, yang lamban marah dan sebagainya, dan menegakkan dirinya daripada menyakiti manusia. Baik. Jadi saya ringkaskan saja tuan-tuan, iaitu apabila seorang itu sudah pun berjaya dengan riyadhah tadi, dia dapat mensedikitkan makan, mensedikitkan minum, mensedikitkan tidur, pada ketika itu akan jadi bersihlah hati qalbunya. Lepas tu dia sebut pula, dan teranglah hati lubnya. Maka di sini tuan-tuan, apabila hati qalbunya itu bersih, barulah ketika itu sempurna imannya. Dan apabila hati lumnya itu terang, barulah ketika itu bersinar cahaya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa kita kata begitu? Ini kerana ada di dalam diri kita ini tuan-tuan ada berlapis-lapis hati. Ada hati yang namanya qalbun, ada hati juga yang namanya fuadun. Ada pula hati yang namanya syarafun. Ada pula hati yang namanya lubbun. Dan ada pula hati yang namanya sir. Dan dia ada 5 jenis hati di sini. Maka tiap-tiap satu daripada 5 jenis hati ini dia ada masadir dia ada masdar dia. Artinya dia ada sumber ataupun tempat terbit, tempat keluar dia ada. Maka hati yang nama qalbu itu tuan-tuan, iaitu dipanggil tempat terbitnya iman. Tempat terbitnya iman. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul imana.
iman. Ulaika, mereka itulah yang kataba fi qulubihimul iman. Kataba dengan mana asbata wa atqana. Mereka itulah yang Allah Ta'ala tetapkan dan teguh kukuhkan di dalam hati mereka itu akan keimanan. Maka kata ulama, berdasarkan kepada ayat ini, artinya hati yang nama qalbun, qulub itu dipanggil terbitnya iman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beriman kita dengan segala rukun-rukun iman yang lain. Dan di situ barulah terbit at-tasdiqul qalbiyyu, membenar yang bangsa hati kita terbit di situ. Jadi nak dapat keteguhan iman, nak dapat kemantapan iman, kekejapan iman, iaitu tak dapat tidak tuan-tuan. Salah satu caranya kenalah mengkikiskan daripada hati kita itu segala sifat-sifat kejahatan nafsu. Barulah seorang itu akan dapat keteguhan, ketetapan, kekuatan iman. Kalau tidak, maka iman itu ada di dalam hati tetapi dia tak tetap. Sebab itu tuan-tuan, apabila ditanya kepada ulama sebab apa dinamakan hati itu dengan qalbun, 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 sebab apa? Sebab qalbun itu diambil daripada perkataan qalaba. Qalaba itu maksudnya berbalik. Sebab itu kata ulama, wa inna ma summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hanya sahaja dinamakan hati itu dengan hati kerana apa? Kerana dia berbolak-baliknya. Saat begitu, saat begini, saat begitu, saat begini. Dia tak tetap. Maka orang tua dahulu kita panggil hati daun kayu. Tahu hati daun kayu, ataupun kita panggil hati daun pisang kering. Pasal orang tua kita panggil hati daun kayu ataupun hati daun pisang kering. Cuba tuan-tuan tengok, daun kayu apabila ditiup oleh angin, dia jadi lagu mana? Prok. Itu berbolak-balik nama dia. Dia panggil hati daun kayu. Ataupun juga dipanggil hati daun pisang kering. Tengok daun pisang kering, bila angin tiup, dia panggil tidak ada ketetapan, tak tetap. Sebab itu kita disuruh membaca doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan segala hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Sebab hati kita ini dia berbolak-balik, tak tetap. Pasal apa tak tetap? Inilah pasal dia, kerana masih lagi ada di dalam diri kita itu sifat-sifat kejahatan nafsu, sifat-sifat yang tercela. Sebab tu hati kita berbolak-balik, saat begitu, saat begini, dia tidak ada tumakninah, tidak ada ketetapan di situ. Baik, maka untuk kita nak memperolehi hati yang tetap, hati yang kukuh, hati yang kejam dengan keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat tidak kena kikiskan
daripada hati kita itu akan sifat-sifat kejahatan nafsu, dan juga kikiskan daripada hati kita itu aib-aib hati, dipanggil uyubul qalbi, aib-aib hati yang kita sebutkan dah dahulu. Jangan lupa kan, iaitu aib yang bersangkut pun dengan syahwat, keinginan batin kita. Hati kita itu begitu begini, nak tu nak ni, sebab itu tak tetap. Baik, maka terjawablah soalannya tuan-tuan, persoalan kenapa hatiku ni tak tetap, san begitu, san begini, san begitu begini, jadi wang weh, kata orang sebelah pandang kan. Kata orang sebelah pandang. Tu guru kami arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kuat Kebayang di Pondok Kebayang dipanggil hati, orang itu panggil hati wang weh. Tak wang weh gitu, wang weh kan. Tu nak bagi tahu bahasa orang Kuat Kebayang, hati wang weh, wah weh kan, wang weh ataupun wah weh, tak tetap. Pasal apa tak tetap? Jawabnya tadi, kerana masih lagi ada di dalam jiwa kita itu sifat-sifat kejahatan nafsu. Baik, maka untuk mendapat ketetapan hati itu kena kikiskan sifat-sifat tersebut. Maka nak kikis itu dia berhajat kepada riyadah, iaitu yang kita sebutkan tadi, makan sedikit, jangan makan banyak, minum sedikit, bercakap sedikit, tidur sedikit, sikit-sikit kesemuanya, insya-Allah itu menjadi asbab yang boleh membantu terkikisnya daripada hati kita ini segala kejahatan nafsu. Baik, apabila tuan-tuan hati kita ini sudah tetap dan kukuh, ketika itu akan teranglah pula hati yang namanya lub. Apa maksud terang hati yang namanya lub? Macam yang kita sebutkan tadi, kalau hati qalbun itu tempat terbitnya iman, maka selepas daripada hati qalbun itu namanya pula dipanggil hati yang namanya fuadun, dipanggil fuad. Fuad hati juga. Fuad maknanya hati juga. Tapi kadang-kadang fuad itu tuan-tuan dengan makna akal fikiran. Tetapi di sini bukan makna akal fikiran, tetapi dengan makna hati fuad. Maka hati yang namanya fuad ini tuan-tuan, iaitu tempat terbitnya ma'rifah, tempat terbitnya ma'rifatullah, tempat terbit kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mengenal Tuhan, maka hatinya tidak akan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap membenarkan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Najmi, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan dan juga mengkhabarkan kepada kita sifat dan akhlak adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika pada malam Mi'raj. Salah satunya daripada 6 sifat ataupun 6 adab yang Tuhan ceritakan di dalam surah An-Najmi, iaitu ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tiada mendustakan oleh fuad. Fuad di situ fuadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi itu tidak mendustakan ma ra'a, apa yang dia lihat pada malam itu. Pada malam Mi'raj itu
Nabi kita lihat segala-galanya, tanda-tanda kekuatan, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam malam Mi'raj itu Tuhan perlihatkan kepadanya. Maka Tuhan tahu hati Nabi Muhammad itu. Lalu Tuhan kata, ma kadzab al-fuadu ma ra'a, tiada pernah mendustakan hati Muhammad itu apa yang dia telah lihat pada malam itu. Kerana apa Nabi kita tidak mendustakan apa yang Nabi kita lihat pada malam Mi'raj itu, tuan-tuan? Kerana Nabi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kata tempat terbit ma'rifah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu, iaitu daripada hati yang namanya fuad. Kan? Baik. Selepas daripada fuad itu, tuan-tuan, ada pula satu lapis hati yang namanya syaraf. Kan? Maka hati yang namanya syaraf itu dipanggil tempat terbit hub, tempat terbit mahabbah, tempat terbit kecintaan. Kan? Kecintaan. Cuba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan dan menceritakan betapa dalamnya cinta Zulaikha terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka Tuhan berfirman, qad syarafaha hubba, qad syarafaha hubba, sesungguhnya cinta yang amat mendalam Zulaikha itu kepada Nabi Yusuf itu cukup dalam cinta dia, iaitu cinta yang lahir daripada hati yang namanya syaraf. Qad syarafaha hubba, kecintaan. Kan? Itu lapis selepas daripada hati yang namanya fuad tadi. Baik. Kemudian cuba kita tengok lagi, tuan-tuan, yang berikut. Selepas daripada hati yang namanya syaraf ini, iaitu ada lagi satu lapisan hati yang namanya lub. Lub dekat dengan bahasa Melayu kita juga, kan? Kalau hati ini lub, mampu. Lub, bagi lub. Beda dia tu lub lah. Lub. Lop, bahasa siam panggil lop kan. Dekat-dekat ke tu. Lub. Mampulah tu. Baik. Maka hati yang nama lub ini, tuan-tuan, iaitulah tempat terbitnya tauhid. Tempat tauhid, tempat terbit tauhid, iaitu tempat terbit kita nak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid af'al, tidak ada yang berbuat di dalam alam ini melainkan Allah Ta'ala jua yang berbuat. Tauhid asma, tidak ada yang hidup melainkan Allah jua yang hidup, tiada yang kuasa melainkan Tuhan jua yang kuasa. Begitu juga tauhid sifat, dan juga tauhid zat, tidak ada yang sebenar-benar ada melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang ada di dalam lub. Iaitu berdasarkan kepada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Albab kata jamak daripada mufradnya lub. Lubbun albab. Lub.
Maka Tuhan ceritakan apakah ciri-ciri dan sifat ulil albab. Sifat dan ciri ulil albab, Tuhan kata allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu sifat ulul albab, iaitu mereka yang senantiasa mengingati Allah pada ketika berdiri, pada ketika duduk dan juga pada ketika berbaring. Dan mereka itu sentiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah tujuh dalam langit dan bumi ini. Itu sifat ulul albab. Maka hasil daripada mengingati Allah dan juga hasil daripada memikirkan, maka mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih, lub, teranglah pada ketika itu, tuan-tuan. Baik, saya nak membawa tuan-tuan kaji lagi. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan menyifatkan ataupun menceritakan sifat ulul albab, iaitu allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini ulama kata bukan hakikat, tetapi ini dengan makna kinayah daripada kasrah, kinayah daripada banyak mengingati Allah tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, sentiasa di mana saja mereka berada ingat pada Tuhan. Bukan makna ingat itu ketika berdiri saja, ketika duduk saja, ketika berbaring, ketika makan tak ingat, ketika minum tak ingat. Tak, tiap-tiap masa. Itu kinayah dibagi. Dan tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, di mana sahaja mereka berada, maka mereka mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apabila cahaya zikrullah, ini nak cerita sikit. Apabila cahaya zikrullah, nur, cahaya mengingati Allah Ta'ala itu memenuhi hatinya, maka ketika itu, tuan-tuan, akan terkikislah, akan terhambatlah segala kegelapan ghaflah, kegelapan kelalaian, terkikis daripada kita. Kerana apa? Kerana raja-raja itu, tuan-tuan, apabila mereka itu memasuki sebuah perkampungan, maka mereka akan membinasakan semua kampung itu. Sebab itu Tuhan kata di dalam Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Raja-raja itu apabila mereka memasuki sebuah perkampungan, maka mereka akan merosak dan membinasakan perkampungan tersebut. Maka mengikut tafsir Sufi dan juga tafsir Isyari, ulama mengatakan hati kita ini diumpama qaryah. Hati kita ini diumpama satu perkampungan. Kan? Hati kita ini diumpama satu perkampungan. Kemudian tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala itu, iaitulah zikrullah, zikir kepada Allah, berzikir pada waktu berdiri, waktu duduk dan juga waktu tidur, dan setiap masa itu dikatakan tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tentera-tentera Allah ini masuk dalam hati kita, iaitu cahaya-cahaya zikir, maka dia akan menghambatkan, menghilangkan segala kegelapan kelalaian. Jadi tuan-tuan, apabila kegelapan-kelalaian itu hilang, ketika itu Tuhan sambung ayat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka mereka itu dapat berfikir. Rupa-rupanya, tuan-tuan, kenapa hari ini kita tak dapat fikir ciptaan Allah, tapi kita fikir benda lain? Kerana hati kita belum diterangi dengan cahaya zikrullah. Sebab tu kita tak mau fikir bab ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kita malas nak fikir benda tu? Kan? Sebab hati kita belum diterangi dengan cahaya zikrullah. Tetapi kalau hati kita itu sudah diterangi dengan cahaya zikrullah, maka dia akan menghambatkan, mengikiskan daripada hati kita kegelapan, kelalaian. Maka ketika itu kita sentiasa fikir ciptaan Allah, kejadian Allah yang akhirnya mengukuhkan dan mengkuatkan, mengkejamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peranan hati yang nama lub. Sebab itu dia kata teranglah oleh hati lubnya. Terang dengan apa? Zikrullah, cahaya zikrullah. Ketika itu baru kita dapat fikir, ingat akhirat, ingat kematian, ingat syurga, neraka, ingat ada hari pembalasan, ingat ada titian sirat, ingat ada perhitungan amal. Lah, pasal apa kita tak ingat benda tu? Kita tak kira dosa pahala, kita tak kira neraka syurga, kan? Kita tak kira di akhirat nanti ada hisab, ada perhitungan amalan, ada penerimaan suratan amalan, ada titian sirat. Kita tak fikir benda tu. Kenapa? Hati kita ditutup dengan kelalaian. Dan apakah yang menyebabkan kita lalai, tak dapat ingat Allah? Jawabnya kerana sifat-sifat kejahatan nafsu tadi belum lagi terkikis dan juga terhapus. Pasal apa belum lagi? Pasal kita makan banyak, minum banyak, tidur banyak, cakap perkara yang sia-sia banyak. Itu sebab, asbab dia, tuan-tuan. Maka sebab tu Syekh ini kata tak dapat tidak kena riyadhah. Makan sedikit, sedikitkan makan, sedikitkan tidur dan lain-lainnya lagi, supaya dia mendapat riyadhah yang dimaksudkan, iaitu penyucian hati. Kan? Faham? Itu maksud. Maka cuba tengok, tuan-tuan, apabila hati kita sudah bersih daripada sifat-sifat yang tercela, dan apabila sudah teranglah hati kita yang namanya lub, satu lagi tak terang tadi, iaitu selepas daripada hati lub, maka ada hati yang namanya sir. Maka sir itu, tuan-tuan, itulah dikatakan latifah rabbaniyah. Apa makna latifah rabbaniyah? Iaitu satu ciptaan Allah Ta'ala yang cukup seni dan juga cukup halus, dipanggil sir. Dalam bahasa yang lain kita panggil itulah batin bagi roh kita. Batin bagi roh kita ni dalam ni, batin bagi roh. Maka dalam batin bagi roh itulah, tuan-tuan, tempat Allah Ta'ala nak tajallikan segala tajalli dia. Faham tak apa makna tajalli? Tak faham, biar dulu. Tajalli itu maksud Tuhan nak tajallikan, nak pantulkan rahsia-rahsia dia, rahsia-rahsia makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita akan dapat rahsia-rahsia itu setelah daripada hati kita bersih dan suci. Barulah kita dapat lihat hikmah yang Allah Ta'ala ciptakan dan juga Tuhan jadikan ini. Kalau kita dapat lihat, cuba tuan-tuan tengok, mohon maaf saya sebutkan masalah ini, itu terpulang kepada tuan-tuan. Kalau kita lihat kenapa berlakunya peperangan di luar negara, di sana orang Islam dibunuh
disembelih, ditindas dan lain-lainnya lagi. Yang terkini iaitu di India, Masjid Indah diruntuhkan kan? Yang terkini diruntuhkan. Jawabnya tuan-tuan, kalau kita perhatikan, kita tengok Allah, kenapa wahai Tuhan mereka ini umat Islam beribadat kepada Engkau, mentauhidkan Engkau, kenapa Engkau biarkan mereka kerana tidak bantu mereka, dan anak-anak kecil itu dibunuh, disembelih yang tidak berdosa? Kenapa? Kalau kita tengok selapih, memang kita kata Allah, awak jadi lagu ni. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok secara ma'rifah, dalaman sir batin dia, maka kita akan lihat satu ayat Al-Quran. Tuhan kata, وَلِيَعْلَمَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Itu Tuhan nak bagi tahu kepada kita bahawa Dia nak mengambilkan ataupun nak menjadikan di antara kita ini orang-orang yang mati syahid. Bukan sedang nak dapat syahid, syuhada, nak jadi orang syahid. Tuhan buat begitu kerana rahmat Dia, hakikatnya kerana nak memasukkan mereka ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Bila kita tengok begitu, tak ada apa, tak ada apa, itu hikmahnya. Sebab itu tuan-tuan, seorang syekh yang namanya Syekh Afifuddin Al-Iraqi, dia duduk di Mesir. Maka sampai berita kepadanya bahawa di Iraq, di Baghdad itu, satu tentera mereka itu membunuh orang tua-tua, dipanggil ajaiz, dan juga mereka membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Maka sampai berita kepada dia, lalu dia berletiak sikit, dia kata sikit, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Sedangkan ada pada mereka itu orang tua-tua, ya Allah, dan juga ada pada mereka itu kanak-kanak yang kecil yang tidak berdosa. Maka pada malam itu tuan-tuan, Syekh Afifuddin ini tidur. Lalu dia bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia melihat satu orang bawa sekeping papan yang tertulis pada papan itu dua baris syair. Baris yang pertama, dia kata apa? Dia kata, da'il i'tirada famal amru lak, walal hukmu fi harakatil falak, wala tas'alillah an bi'alihi faman khada lujjata bahrin halak. Dua bait syair. Dia kata, tinggalkan olehmu akan kritik, ini bukan urusanmu. Jangan dok kata kenapa, macam mana boleh jadi begini, kenapa jadi macam ni. Da'il i'tirad, tinggalkan, biarkan, jangan kritik. Famal amrulak, ini bukan urusanmu, ini bukan urusanmu. Dan juga walal hukmu fi harakatil falak, ini juga bukan ketetapan pergerakan langit bumi ataupun pergerakan bulan bintang, bukan begitu. Tetapi tengok, wala tas'alillaha an fi'lih, engkau jangan tanya Allah mengenai apa yang Tuhan buat. Ini Tuhan buat, jangan tanya. La yus'alu amma yaf'al, jangan disoalkan mengenai apa yang Tuhan buat, jangan ditanya, sebab kita tidak mengetahui apa hikmahnya dan juga apa rahsianya. Maka orang yang kritik perbuatan Tuhan, mengapa orang ini diumpamakan seperti orang yang sedang mengarung di dalam lautan samudera yang dalam. Apa jadi? Halak, binasa. Sebab tu dia kata, faman khada lujjata bahrin,
siapa yang meranduk ataupun mengarung di dalam samudera lautan yang dalam, halak, pasti akan binasa. Dan pasti akan binasa. Kita tak tahu, itu hikmah Tuhan, rahsia Tuhan. Biarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mintalah yang terbaiknya sekali. Itu nak menceritakan. Ini hasil daripada mana? Ma'rifah. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di mana ma'rifah itu hasil daripada mana? Sifat yang suci, hasil daripada hati yang suci, hati yang bersih, hati yang terang dengan cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya zikir. Maka kita kenal Tuhan. Inilah tuan-tuan dipanggil rahsia orang-orang sufi, rahsia para waliullah. Baik di situ. Maka nak dapat yang kita sebutkan tadi, iaitu tak dapat, tidak, mesti kena ada jalan-jalan dia. Di antaranya ialah riyadhah wal latihan. Latih diri kita dengan sedikitkan makan dan berikutnya. Baik, cuba tengok dia sebut. Dia kata, maksud dengan riyadhah itu ialah menyucikan hati daripada segala sifat kejelaan supaya berperangai dengan perangai yang kepujian. Itulah yang dimaksudkan dengan riyadhah tadi. Sebab apa? Sebab ada orang mensedikitkan makan dan juga mensedikitkan minum, mensedikitkan tidur, bukan tujuan nak membersihkan hati, tetapi tujuan diet. Itu tak dapat riyadhah yang dimaksudkan. Kalau dia niat mensedikitkan makan, mensedikitkan tidur, minum dan lain-lain, tujuannya nak mengurangkan berat badan, maka itu dia tak akan dapat riyadhah yang dimaksudkan, iaitu suci hati. Cuba tuan-tuan lihat bagaimana Tok Sami Buddha dan lain-lainnya lagi. Tengok, mereka tak makan benda-benda yang berdarah, dia makan sayur saja. Itu riyadhah tu. Dia panggil riyadhah, mensedikitkan makan, mensedikitkan minum, mensedikitkan tidur. Tapi adakah mereka dapat makrifat? Tak dapat makrifat. Adakah mereka mendapat tauhid? Tak dapat tauhid. Adakah mereka mendapat tazkiyatun nafs, pembersihan dan penyucian hati? Tak dapat. Kerana apa? Kerana niat mereka bukan riyadhatun nafsi, tapi niat mereka lain. Maka dengan itulah tuan-tuan, bukan mana mensedikitkan makan, mensedikitkan tidur itu dia menjadi perkara yang perlu ataupun perkara yang kita sebut menjadi maqasid, tak, tetapi dia hanya wasail sahaja, perkara yang menyampaikan kepada riyadhah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu ialah penyucian hati. Habis. Baik. Ada pun, tengok sikit lagi. Dia kata, ada pun mensedikitkan makan dan minum dan tidur, maka iaitu sahabat bagi memudahkan yang demikian itu juga. Itu saja, nak memudahkan bagi pembersihan hati dan juga penyucian hati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Di samping bukan setakat mensedikitkan makan, maka dia kena top up dengan zikir-zikir, wirid-wirid dan juga amalan-amalan yang lain, serta mendapat bimbingan terus daripada seorang guru yang mursyid, barulah akan dapat. Baik, seperti berkata Al-Arif Billah Al-Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Zarruq radhiyallahu anhu, katanya, ar-riyadhatu tamrinun nafsi li isbati husnil akhlaqi wa daf'i sayyi'iha
wa bihadza ikhtisasu amali tasawuf. Yang dia kata artinya bermula riyadhah itu ialah melatihkan nafsu untuk menetapkan perangai-perangai yang baik dan menolakkan perangai yang bodoh. Itu maksud riyadhah. Dan dengan dia, yakni dengan riyadhah itu, inilah dia kata, dengan dia inilah tertentu amalan tasawuf. Tak dapat tidak, tuan-tuan, kita kena mendapat bimbingan terus daripada ahli dia, iaitu orang-orang sufi, orang yang dah melalui pengalaman proses riyadhah itu daripada guru-guru mereka. Baik. Kemudian katanya bermula riyadhah itu mengerjakan ibadat yang berat. Situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Awal. Oh, ya. Ada dalam ayat Al-Quran kan satu doa yang Tuhan sebut, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh an. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, dia ada dua qiraat. Boleh kita baca dengan qiraat dengan ghin, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita baca dengan huruf ghin, maknanya jangan engkau belokkan hati kami, la tuzigh qulubana. Jangan engkau belokkan, jangan engkau cenderung-cenderungkan ataupun alihkan hati kami ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi kita ini dah berada dalam petunjuk yang betul, maka kita minta pada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, janganlah engkau belokkan hati kami itu daripada petunjuk engkau. Maknanya teruskan hati kami ini dalam petunjuk engkau. Itu satu qiraah. Dan ada juga qiraat kita baca dengan ain, Rabbana la tuzigh qulubana. Boleh dua qiraat tu. Dengan ghin, dengan ain. Kalau ghin tuzigh qulubana, kalau dengan ain la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, maka maknanya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau cabutkan daripada hati kami ini, jangan engkau tanggalkan daripada hati kami ini hidayah engkau. Artinya dulu engkau bagi hidayah, maka engkau jangan tanggalkan, jangan engkau cabutkan hidayah engkau itu daripada hati kami. Jadi dua qiraat. Jadi apakah bersangkut paut ayat ini dengan apa yang kita bincang tadi, tuan-tuan? Dalam perbahasan ilmu tasawuf, iaitu ulama mengambil beberapa masalah daripada hadis Nabi, iaitu Nabi kita sebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging mudghah, segumpal daging. Apabila baiknya daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Tetapi apabila rosak dan juga binasa daging tersebut, maka akan rosaklah seluruh jasad.
Lalu Nabi kita memberitahu, ketahuilah, iaitu hati. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, maka ulama sebut dua hadis kan, iza salahat satu, wa iza fasadat dua. Maka berdasarkan pada hadis ini terbitlah hati itu dibagikan pada dua bagi, iaitu dipanggil al-qulub as-salimah dan al-amirah, iaitu hati yang sehat, hati yang sejahtera, yang diimarahkan, yang mengimarahkan. Dan terbit daripada wa iza fasadat, maka terbit daripada situ dia panggil al-qulub as-saqimah al-kharibah. Dia panggil hati yang sakit, lagi hati yang runtuh, yang tidak diimarahkan. Sebab tu tuan-tuan, Syekh Ibnu Athaillah dia mengumpamakan hati yang diimarahkan itu seperti mana bangunan yang diimarahkan. Contohnya macam masjid kita ini, dia imarahkan dengan semayang berjamaah, dia imarahkan dengan berzikir, dia imarahkan dengan majlis ilmu, dia imarahkan dengan aktiviti kebaikan dan kebajikan. Ini umpama hati yang sehat, yang dia imarahkan. Tetapi sebaliknya tuan-tuan, hati yang sakit itu iaitu diumpamakan seperti bangunan yang terbiar. Maka tempat bangunan yang terbiar ni tempat apa tuan-tuan? Tempat apa? Tai pit, tai ekor, lagi apa lagi? Tai betina, tai belakang kan. Tengok tempat bangunan yang terbiar, yang kotor-kotor itu. Tempat singgah apa? Tempat singgah orang kencing, orang berak, tempat-tempat yang kotor, dikotorkan, tak diimarahkan. Itu dipanggil hati. Maka misal bagi hati yang sehat itu dia ada beberapa misal. Misal bagi hati yang sakit itu dia ada beberapa misal. Saya tak akan sebutkan ke semua, saya sebutkan di antaranya sahaja. Maka hati yang sehat itu, hati yang sejahtera itu tuan-tuan, iaitu dia panggil al-qalbul khashi'. Satu jenis yang namanya hati yang khusyuk. Itu hati yang sehat. Mana yang kata hati yang sehat, hati yang khusyuk, iaitu diambil daripada ayat Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Adakah tidak lembut hati orang-orang yang beriman? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a, khusyuk qulubuhum, yang khusyuk hati-hati mereka itu, li zikrillah, bagi mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil al-qalbul khashi'. Hati yang khusyuk, hati yang tetap, dan hati yang ada tumanina di dalam dia. Ini hati yang sehat, yang sejahtera. Dan juga ada yang namanya hati yang kembali kepada Allah, dipanggil al-qalbul munib. Ada juga hati yang namanya al-qalbut taqiyyu, hati yang bertakwa. Ini semua misal-misal contoh bagi hati-hati yang sehat dan juga hati-hati yang diimarahkan oleh Allah, yang diimarahkan. Dan juga ada hati yang namanya al-qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang tidak ada pergantungan dia kepada yang lain, hanya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Iaitu diambil daripada ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u ma'alun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah harta dan anak bina, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang tidak ada bertautan, tidak ada pergantungan, tidak ada berpegang kepada sesuatu yang lain, hanya dia pegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Baik, berbalik kepada soalan tadi,
Rabbana la tuzigh qulubana. Maka di situ tuan-tuan ada satu jenis hati yang sakit, iaitu hati yang runtuh. Kita panggil al-qalbuz za'ir. La tuzigh, iaitu dia panggil al-qalbuz za'ir. An zai alif hamzah an ghin za'ir. Za'ir iaitu tuan-tuan hati yang bengkok, belok, tidak ada kecenderungan ke arah kebaikan, tetapi dia hanya cenderung kepada kebatilan, cenderung kepada kejahatan. Mana bukti? Dalam Al-Quran Tuhan sebut, Tuhan kata fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Tuhan sebut kan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang ada di dalam hati-hati mereka itu zayg, ni zair, belok, bengkok. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilihi, ibtigha' al-fitnah. Maka mereka itu akan mengikut dan fitnah ataupun mencari takwil dia. Dalam Quran tu sebut tu hati yang macam tu, dia tahu kebenaran tetapi dia tidak mau mengikut kebenaran, dia belok, dia bengkok. Ini namanya hati yang runtuh, hati yang sakit, hati yang belok namanya. Itu sangkut paut dengan ayat tu. Rabbana, sebab tu kita minta kepada Tuhan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau belokkan hati kami ini selepas daripada engkau beri petunjuk kepada kami jalan yang benar. Jangan lencongkan, jangan lengkongkan daripada kebenaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti tuan-tuan belajar lagi. Dia ada 5 jenis hati yang sehat dan juga ada 5 jenis hati yang sakit. Nanti insyaAllah lain kali saya akan terangkan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana arshik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.